Perjalanan kempen bagi Parlimen Pulai dan DUN Simpang Jeram baik tanpa sebarang kekecohan besar berlaku di kedua-dua kerusi itu setakat ini. Namun Polis Johor akan terus meningkatkan pemantauan memandangkan kempen di minggu terakhir ini dijangka rancak bermula esok. Laporan lanjut bersama Taufik Salimin. Belum. Baik, terima kasih Sahih. Hari ini hari ke-7 kempen pilihan raya kecil bagi Parlimen Pulai dan DUN Simpang Jeram, dan pastinya Polis Johor akan memastikan kelancaran perjalanan kempen di kedua-dua kerusi ini. Dan untuk dapatkan perkembangan semasa ataupun rangkuman untuk tempoh seminggu kempen bagi PRK ini, bersama dengan saya adalah Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat. Okey, Datuk, boleh ceritakan sikit Datuk bagaimana adakah setakat ini Polis Johor berpuas hati dengan kawalan dan pemantauan yang dibuat di kedua-dua kerusi? Okey, sepanjang mulai 26 Ogos hingga 31 Ogos, semua perjalanan kempen pilihan raya berjalan dengan lancar dan tidak ada perkara-perkara yang tidak ingini berlaku. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Kita tu setakat untuk dalam tempoh seminggu ni, bagaimana dengan permit-permit kempen dan ceramah yang diluluskan dan siasatan yang dijalankan oleh pihak polis sendiri? Okay, daripada statistik kita sebanyak 158 permit telah dipohon, walau bagaimanapun ada dalam 6 permit kita tak dibenarkan kerana dia nak mengadakan ceramah tersebut di tempat larangan dan juga di luar kawasan pilihan raya. Oleh itu pihak polis telah menolak sebanyak 6 permit dan secara keseluruhannya sebanyak 152 permit ceramah dan juga kempen telah diluluskan oleh pihak polis, dan kita pemantauan pihak polis mendapati bahawa semuanya berjalan dengan lancar dan alhamdulillah semuanya mematuhi peraturan pilihan raya pada kali ini. Okey, bagaimana dengan kertas siasatan? Ada tak setakat ini polis dah buka kertas siasatan? Sebanyak 28 laporan polis telah diterima oleh pihak polis. Kebanyakannya adalah berkaitan dengan berkaitan dengan memusnahkan banner, poster dan sebagainya, dan juga berkaitan dengan berita-berita penyebaran berita-berita palsu yang boleh memudaratkan ketenteraman awam. Walaupun siasatan masih dijalankan, dan semalam pun kita telah menahan satu orang lelaki yang berumur dalam 64 tahun. Beliau telah merosakkan papan iklan pihak satu parti, dan pihak polis telah mendapat riman sebanyak 4 hari. Okey, Datuk, berbaki seminggu lagi untuk menuju ke tarikh pengundian. Bagaimana Datuk lihat, adakah keperluan untuk menambahkan bilangan pegawai dan anggota memandangkan tempoh kempen dijaga rancak dan selepas ini ramai orang-orang Kenaman akan turun ke Johor? Ya, pihak polis telah bersiap sedia. Kita telah meningkatkan kehadiran pihak polis, terutamanya kalau di Pulai sendiri kita hampir 2,000 pegawai dan anggota polis kita tempatkan, terutamanya bagi memastikan selain daripada kempen pilihan raya, kita juga bagi memastikan jalan raya tak sesak, dan terutamanya bagi dari sempadan kita dari Singapura yang nak masuk pun akan ditambah keanggotaan polis untuk melancarkan perjalanan. Begitu juga di Muar, kerana kita dapati di Muar mereka akan daripada highway menggunakan tol Tangkak dan juga tol Pagoh. So pihak polis telah menempatkan beberapa pegawai dan anggota untuk memastikan bahawa orang yang nak datang ke Muar atau Simpang Jeram itu dapat berjalan dengan lancar. Walau bagaimanapun kita menjagakan akan ada sikit kesesakan. InsyaAllah pihak polis akan ada untuk memastikan bahawa tidak berlaku perkara-perkara yang tak diingini lah. Dan juga kita meningkatkan rondaan-rondaan di dalam kawasan pilihan raya, terutamanya sebagai contoh di Pulai sendiri kita menempatkan hampir 30 buah MPV untuk meronda di kawasan yang Pulai itu sempit, tapi setiap kali rondaan di sebanyak 5 MPV. Begitu juga di Simpang Jeram pun, walaupun kawasan itu kecil, tapi pihak polis pada setiap masa kita adakan 5 buah kereta peronda polis selain daripada peronda bermotosikal, semata-mata untuk memastikan perjalanan proses pilihan raya kita berjalan dengan lancar, insya-Allah. Okey, Tok, sedikit nasihat kepada parti-parti dan juga calon yang bertanding, kempen lagi seminggu ni, mungkin sedikit nasihat kepada mereka.
Okey, nasihat pihak polis pada asasnya kita masih lagi nasihat kita itu elakkanlah kita menyentuh perkara-perkara yang 3R yang kita pun tahu apa dia akibat daripada kita tak patuh pada peraturan tersebut. Selain daripada itu, berkempenlah secara berharmoni, secara bertoleransi dan sebagainya, kerana utamanya di Simpang Jeram tu jalan tu sempit, mungkin ada berselisih dan sebagainya, kenderaan tu sila beri kerjasama dan juga bertoleransi lah, toleransi yang tinggi. Dan sepanjang 7 hari kita dah berkempen ni, tak ada perkara yang berlaku, dan pihak polis akan kita berharap semua perkara ini pun sama untuk 7 hari yang akan datang, insya-Allah. Okey, Datuk, terima kasih untuk perkongsian itu. Jadi ini saja Pak saya kongsikan untuk kempen hari ke-7 bagi pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan juga DUN Simpang Jeram. Kembali bersama saya di Angkasa Puri. Silakan saya. Baik Taufik, terima kasih. Berbaki seminggu tempoh berkempen, calon PRK Pulai dan DUN Simpang Jeram memanfaatkan sepenuhnya penggunaan media sosial bagi mendekati masyarakat. Akaun TikTok dan Facebook, calon-calon Pakatan Harapan terus rancak dengan rangkuman aktiviti kempen sepanjang hari yang dimuat naik ke akaun masing-masing. Calon PH di Parlimen Pulai, Suhaizan Kayat, semakin aktif di TikTok dengan memuat naik video berkempen dan beriadah. Meninjau TikToknya, banyak video yang dimuat naik mencatatkan lebih 50,000 tontonan. Pada masa yang sama, calon PH di Simpang Jeram, Insinyur Nazri Abdul Rahman turut memaksimumkan penggunaan Facebook dan TikTok untuk berkongsi pelbagai aktiviti kempen. Sementara itu, calon Pakatan Nasional PN Parlimen Pulai, Zulkifli Jaafar, tidak ketinggalan menggunakan medium TikTok dan Facebook untuk menyiarkan rangkuman kempen sama seperti calon PN di DUN Simpang Jeram, Dr. Mazri Yahya. Dr. Mazri Yahya bukan sahaja dilihat aktif memuat naik aktiviti berkempen, malah beliau juga berkongsi ilmu berkaitan kesihatan. Semua cadangan bagi penambahbaikan kemudahan dan fasiliti dalam memastikan pelaksanaan percubaan zon bebas kenderaan di Bandar Hilir berjalan lancar akan diambil kira. Untuk perinciannya, kita terus sahaja ke studio RTM Melaka bersama Nur Amalina Abdul Halim. Silakan Amalina. Ya, Sahi, Kerajaan Negeri Melaka akan mengambil kira semua cadangan bagi penambahbaikan kemudahan dan fasiliti dalam memastikan pelaksanaan percubaan zon bebas kenderaan di Bandar Hilir berjalan lancar. Esko Kanan Perumahan, Kerajaan Tempatan, Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri Datuk Rais Yassin berkata, setakat 2 minggu pelaksanaannya, ia menerima maklum balas positif daripada pengunjung. Cubaan ini supaya kita dapat lihat apa feedback daripada masyarakat, daripada pengunjung. Lebih ramai yang memberi komen. Saya lihat dari hari ke hari semakin ianya menjadi lebih baik. Jadi saya juga sentiasa bersama-sama mengingatkan pihak MBMB supaya kita ambil kira setiap rungutan ataupun pendapat daripada masyarakat atau pengunjung itu sendiri supaya kita dapat tambah baik. Kalau kita lihat parking pun kita sedang mencari lagi ruang yang boleh dijadikan parking. Begitu juga pihak PDRM memang sentiasa bekerja rapat bersama dengan pihak majlis untuk memastikan kesesakan lalu lintas ini kita dapat atasi dengan gadar segera. Usaha penambahbaikan itu seiring dengan persediaan Tahun Melawat Melaka 2024 TMM 2024 bagi merancakkan lagi kedatangan pelancong ke negeri ini. Pelbagai aktiviti dirancang setiap malam minggu untuk memeriahkan lagi suasana di Bandar Hilir seperti fun ride dan basking. Zon bebas kenderaan dilaksana pada setiap Sabtu bermula pukul 6 petang hingga 12.30 malam. Pertandingan Pidato Rukun Negara Piala Pusingan yang di Pertua Negeri Melaka mendapat sambutan menggalakkan apabila menerima penyertaan tertinggi tahun ini. Esko Perpaduan Negeri Uwi Hisem berkata, setakat ini penganjuran pidato peringkat kebangsaan yang memasuki edisi keempat itu menerima 3,040 penyertaan. Menurutnya, proses saringan oleh juri profesional sedang dilakukan dan pertandingan akhir akan diadakan pada 14 September ini.
pada tahun ni kita terima terlalu banyak penyataan sebanyak 3,040 orang. Kalau banding tahun lepas hanya 1,229 penyataan. Untuk kali ini kita ada 5 kategori lah. Kategori sekolah rendah berpasangan, kategori sekolah menengah berpasangan dan kategori IPT Institut Pengajian Tinggi dan juga kategori awam dan kategori bukan Melayu lah. Jadi 5 kategori kita terima dari seluruh Malaysia lah penyataan ni. Hadiah ditawarkan berupa piala pusingan, wang tunai sehingga RM5,000, koleksi buku dan sijil penyertaan. Fama Melaka sasar RM10 juta nilai jualan di Karnival Jualan Mega Agro Madani yang berlangsung selama 5 hari bermula 30 Ogos hingga 3 September ini. Menurut pengarah Fama Melaka, Hairuddin Yunus, sasaran itu melibatkan RM6 juta bagi jualan di karnival tersebut dan RM4 juta untuk jualan dalam talian. Katanya program peringkat kebangsaan ini melibatkan 130 usahawan tani dari seluruh negara. Melalui program sebegini, patutnya dia akan membantu kepada pengurangan kos sara hidup rakyat terutama, dan pada masa yang utama yang melalui peranan Fama, kita akan membawa ataupun memberi peluang kepada usahawan-usahawan untuk meningkatkan pendapatan mereka. So usahawan-usahawan adalah penting untuk mendukung keterjaminan makanan negara. Melalui program ini juga kita dapat menghubungkan antara pemborong-pemborong di peringkat ini dengan peserta-peserta ladang kontrak kita untuk memastikan bekalan berterusan dan permintaan daripada pihak mereka juga mencukupi untuk dipenuhi oleh peladang-peladang. Jualan mega itu turut menawarkan produk hasil tani dengan harga 30% lebih murah daripada pasaran tempatan. Penganjuran Karnival Jualan Mega Agro Madani peringkat kebangsaan terima reaksi positif khususnya daripada usahawan. Ia memberi peluang kepada mereka memperkenalkan produk dan menambah pendapatan melalui ruang pasaran yang disediakan. Program berskala besar seperti Karnival Jualan itu juga memberi peluang kepada mereka untuk meluaskan rangkaian perniagaan dan menjalin hubungan antara usahawan dan petani. Alhamdulillah lah. Tapi kalau dapat keadaan macam ni, kalau dapat boleh diteruskan, Alhamdulillah. Kalau boleh, kualiti cantik sikit lah. Pasal hujan bang. Harapan kalau dapat lagi ramai pengunjung, lagi best. Harap Fama Melaka buat promosi yang terbaik. Terbaik Fama Melaka. So event ni kali kedua, saya pun baru belajar masuk event. Jadi ni kali kedua, hari tu Agro Fest. So yang second time ni sebenarnya kita networking untuk penjenamaan kita di sini lah. So daripada event biasanya saya kerja untuk networking lah. Networking untuk kita supply macam ni kedai-kedai buah kan, sebab kita berkebun. Sekian paparan berita dari Melaka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Amal.